بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu katanya, saya mengingati atau menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi malam ni kita masuk hadis yang ke-11. Itu hadis berkenaan dengan meninggalkan perkara-perkara syubhat. Mana meninggalkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada kita. Jadi sebelum pergi kepada hadis ini, sebelum kita membicarakan berkenaan dengan hadis ini, suka juga nak sebut berkenaan dengan perawi hadis ini. Iaitu hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, iaitu cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan ni, mana pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mana dia masih kecil lagi. Jadi tidak banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Sebab muka dia kecil lagi, tak ada ambil banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni tergolong dari kalangan Ahlul Bait, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda. Jadi di kalangan anak-anak ataupun cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, di kalangan sahabat, di kalangan hak jadi sahabat. Kalau hak besar tak, itu tak Sayyidina Ali lah masyhurnya hak umum. Kemudian selepas daripada itu, seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga anak-anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain itu, boleh dikatakan orang ramainya kecil lah pada ketika, ataupun tak ada lagi pada ketika baginda wafat. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau kita tengok sebelum ni kita lalu dah 10 hadis, rasanya tak ada jumpa riwayat daripada beliau, tak ada jumpa. Banyak riwayatnya daripada Abu Hurairah, daripada Sayyidina Umar, dan juga daripada orang lain lah, Aus, Ad-Dar dan sebagainya sebelum ni, daripada Aisyah dan sebagainya. Jadi tidak banyak jaga jumpa riwayat khususnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adakah bermaksud ahli sunnah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah meminggirkan, tidak ambil berat, tidak cara, tidak ambil riwayat-riwayat daripada anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah bermaksud begitu? Adakah dengan tujuan lagu itu? Mana pinggirkan? Sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah pihak, sesetengah kalangan, sesetengah golongan. Tidak. Sebenarnya tidak, silap. Jadi yang sebut ni sebab mana hal ini benda yang berlaku sekarang ni lah, banyak terutama sekali di universiti-universiti di tanah air kita ni lah. Iaitu satu golongan, iaitu puak-puak Syiah. Banyak mereka mendakwa bahawasanya ahli sunnah meminggirkan ahlul bait, meminggirkan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam periwayatan hadis. Jadi dia kata contohnya Sayyidina Ali, tak banyak riwayat hadis, banyaknya Abu Hurairah, Amr bin Al-As, Ibn Umar, banyaknya. Ibn Abbas, satu banyak. Sayyidina Ali tak banyak. Apatah lagi anak-anak dia. Jadi sebenarnya tak banyak tu, adakah kerana pinggirkan mereka tu? Itu tidak. Silap sebenarnya. Itu tidak betul. Sebenarnya kalau nak kata tak banyak, tak banyak juga.
Tapi nak dibandingkan dengan orang-orang setengah-setengah sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Amr bin Al-As, Aisyah dan sebagainya, dan beberapa lagi sahabat yang merupakan guru kepada sahabat-sahabat dan juga guru kepada tabi'in. Kalau nak dibandingkan dengan demo-demo tu, memang lah tak banyak. Jadi tak banyak tu sebab apa? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, dia ni bukan tergolong dari kalangan guru di kalangan sahabat. Bukan tergolong dari kalangan ulama. Bukan dia tu tidak ulama. Maknanya dia tu bukan tergolong dari kalangan, kita kata ustaz lah. Ustaz juga dia tu, tapi tidak tergolong dari kalangan orang yang mengajar. Tapi dia sibuk dengan pemerintahan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dia ni jadi ahli syura, ahli musyawarah. Sibuk dengan pemerintahan. Tak ada nak mengajar. Sebab tu kita tengok di kalangan khalifah-khalifah ni, bukan sekadar Sayyidina Ali saja, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, semuanya tidak banyak meriwayatkan hadis. Jadi tidak banyak meriwayatkan hadis bukan bererti mereka tak banyak tahu daripada Nabi. Bukan bererti mereka jahil. Tak. Tetapi kerana mereka ni sibuk dengan urusan pemerintahan. Sibuk mereka. Tak ada nak mengajar. Apatah lagi sudah ada orang lain yang menyampaikan perkara itu sebagaimana yang mereka tahu. Tak boleh rakyat lah. Ada sahabat-sahabat lain yang merupakan guru. Abu Hurairah, lama mana anak murid. Sehingga anak murid dia pula jadi nafi kepada dia. Seperti Sa'id bin Al-Musayyab, dia merupakan sayyidut tabi'in, ketua tabi'in. Jadi boleh-boleh lagi sebab apa? Anak murid. Orang yang paling alim di kalangan tabi'in, paling itu. Sebab apa? Sebab dia mengajar. Aisyah dikenali sebagai guru. Begitu juga sahabat-sahabat hak tu, hak jenis guru orang panggil. Ibnu Umar, sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Ali, khalifah hak lain 3 orang lagi tu tidak banyak. Punca dia nya kerana mereka pemerintah. Tak ada. Tak ada nak mengajar. Sebagaimana kita tengok lah ni, kita tengok. Contoh kita kata dia. Menteri besar. Tok Guru ni Aziz dia. Kita kata menteri besar. Dia tak mengajar pagi. Orang lain tak mengajar pagi. Bukan bermakna orang mengajar pagi tu banyak mengajar ramai anak murid itu lebih haling daripada dia. Tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Dia jadi tak banyak anak murid khusus terutama sekali. Bukan kerana dia tu tak haling, tapi kerana dia pemerintah. Dia boleh mengajar sekali seminggu. Malam-malam dah. Sibuk, kalau sibuk musyawarah, sibuk beratus, sibuk buat ni, tak mengajar pun tak. Bukan bermakna dia tu tidak alim. Tapi kerana dia tu pemerintah. Pada. Sibuk. Kalau pagi dia nak mengajar, nak pokok sekolah, nak mengajar dia, nak meretah lagi. Nak buat kerja mana? Tak boleh. Jadi begitu juga dengan hal ni. Kemudian kita tengok seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga anak cucu Nabi SAW lain. Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq dan juga sebagainya waktu itu bukan dari kalangan sahabat. Lepas tu dalam waktu itu tak ada pun di dalam rantaian periwayatan Ahli Sunnah. Ada. Kalau kita cek dalam kitab Bukhari, Muslim dan kitab Sunan yang lain, banyak. Banyak. Cuma dia tu tidaklah ada riwayat daripada dia. Hadis kok direct lagu tu tak ada. Mungkin dia tidak sahabat. Tapi ambil melalui jalur dia tu memang banyak. Memang banyak. Maknanya Ahli Sunnah sama sekali tidak mengenepikan anak cucu Nabi SAW, tetapi kurangnya riwayat daripada tokoh-tokoh Ahlul Bait kerana mereka ni sibuk dengan pemerintahan. Mereka ni tidak banyak meriwayatkan hadis kerana faktor tadi. Baik. Jadi itu sebagai selingan peringatan kepada kita. Kemudian kita pergi kepada kedudukan hadis ini. Jadi hadis ini hadis yang ringkas. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Walaupun di dalam setengah riwayat ada beza sikit, ada tambah ni, ada tambah ni. Di dalam setengah riwayat ada sebut Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, dia sebut hadis ni apa? Dia cerita dia pernah nak ambil wakumu atas kaki di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ambil Nabi pelanggar. Jangan.
Jangan makan. Sebab apa? Keluarga Muhammad tidak boleh makan sedekah. Aku bimbang, semua ni adalah semua daripada sedekah. Nabi berkata, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nabi sebut hadis. Tak apalah tu. Jadi waktu tu ada beza. Tapi kata Nabi kata sunat ni ringkas. Pendek saja. Tetapi walaupun ringkas, dia mengandungi makna yang begitu luas. Pengertian yang begitu luas. Karena itu hadis ini termasuk di dalam jawami'ul kalim. Istilahnya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni iaitu kata-kata yang ringkas, sikit tapi padat isinya. Makna dia luas. Makna dia cukup luas. Tak habis kalau nak bahas. Jadi contoh-contoh hadis jawami'ul kalim serupa ni banyak dah kita jumpa sebelum ni. Seperti hadis yang ke-7 dia. Ad-dinun nasihah tu. Waktu tu antara jawami'ul kalim tu. Ringkas tapi merangkumi semua bab dalam agama. Semua perkara dalam agama. Begitu juga hadis ni. Ringkas tapi merangkumi semua perkara di dalam agama. Kerana dengan beberapa patah perkataan ni dapat disimpulkan kaedah yang besar dalam agama, iaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat, beriltizam dengan perkara yang meyakinkan. Pegang kemakmum, tak lepas perkara-perkara yang mendatangkan keyakinan kepada seseorang. Jadi hal ni mana termasuk di dalam jawami'ul kalim. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haythami seorang ulama besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i, dia kata hadis ini merupakan kaedah yang besar, asas kepada warak, yang merupakan dasar, asas paksi kepada orang-orang yang bertakwa, penyelamat daripada kegelapan syak dan waham, kekeliruan yang menghalang seseorang daripada cahaya keyakinan. Kalau seseorang itu ada syak di dalam diri dia, ada keraguan di dalam diri dia, ada kekeliruan di dalam diri dia terhadap mana-mana beza agama, mana-mana cabai agama, ada hal tu. Waham, ada keliru dalam masalah akidah, ada keliru dalam masalah ibadat, ada keliru dalam masalah muamalah, ada hal tu. Tak jelas. Ada keliru dalam masalah berkaitan dengan kenabian. Keliru bab Nabi SAW ni. Ialah pada ketika duduk Mekah tu tak kuat lah mana. Dia duduk Madinah dia berasa kuat, cara kodok orang je, tak ada kerja lain. Apa ya sahabat-sahabat, cakap nak perang je. Keliru tu waham. Waham, syak. Jadi benda-benda tu kekeliruan dalam semua bab, semua perkara dalam bidang agama menyebabkan seseorang terhalang daripada cahaya keyakinan. Terhalang. Tak nampak cahaya kebenaran hak sebenar, tak nampak. Jadi cara dia lagu mana? Cara dia tinggal hak keliru tu, tinggal hak waham tu, ambil yang meyakinkan. Pergi kepada sesuatu yang meyakinkan. Nak cari sesuatu yang meyakinkan itu, hak tu tengok. Sama ada dengan belajar ke, mengkaji ke, ataupun punya cara-cara yang lain. Kemudian dia kata lagi, hadis ini merangkumi banyak bidang hukum agama, bahkan merangkumi semua bidang hukum agama. Seperti contohnya Ibnu Hajar Al-Haythami, dia kata merangkumi hukum muamalah. Hukum muamalah. Jadi hukum berkenaan dengan muamalah secara khususnya telah disebutkan di dalam hadis sebelum ni, hadis yang ke-10. Dia dalam kitab dia tu dia tak sebut lagu ni, semua hamba tulis lagu ni nya. Dalam kitab dia tu dia rayaklah merangkumi bidang muamalah sebagaimana di dalam hadis yang khusus berkenaan dengan waktu Nabi SAW bersabda, hadis sebelum ni. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فقال يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. Hadis sebelum ni. Dia sebutlah hadis sebelum ni. Jadi hadis sebelum ni, hadis 10 sebelum ni cerita lebih menjurus, lebih mengkhususkan kepada berkaitan dengan muamalah, makan minum. Makan minum. Allah Taala perintah, wahai orang yang beriman, makanlah hak baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah. Jikalau kamu mana makanlah rezeki kami hak baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Dia, kepada Allah. Dan Allah Taala perintah kepada Rasul juga, wahai Rasul-Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Jadi waktu tu hadis hak khusus berkenaan dengan waktu ada. Cuma hadis ni hadis hak khusus berkenaan dengan muamalah tu suruh makan hak molek-molek. Kalau tidak makan hak molek-molek, tidak cari rezeki hak molek, menyebabkan doa tidak diterima. Doa dalam keadaan makan dia haram, minum dia haram, pakaian dia haram, diberi makan dengan haram, sumber hak haram. Bagaimana Allah Taala nak terima doa tu? Jadi tasbih hak haram kena ambil yang meyakinkan, tidak ada syubhat, tidak ada syak. Jadi hadis hak 10 baru ni, hadis 10 baru ni dia duduk bawah hadis hak kita baca ni. Hadis hak sebelah atas. Hingga hak boleh mengelirukan, hingga hak yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada kamu, yang meragukan kamu. Seperti dalam bab muamalah, hadis hak baru ni. Hadis hak baru ni. Jadi hadis ni mana hadis besar. Bawah dia tu boleh masuk hadis-hadis hak lain. Seperti kita baca hadis sebelum ni. Contoh kita kata satu contoh. Hadis ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah tu hadis pendek. Tapi makna dia tu wah, merangkumi banyak macam-macam beza. Masuk nakub bawah tu. Amalah, berapa akidah semua masuk bawah tu. Ibadat semua masuk bawah tu. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan akidah duduk bawah hadis tu. Hadis-hadis berkenaan dengan muamalah duduk bawah hadis tu juga. Hadis-hadis berkenaan dengan nubuwah, kenabian, risalah duduk bawah hadis tu juga. Mana hadis hak besar, bawah dia hadis hak lain. Begitu juga hadis hak kita baca malam ini. Yang kedua, dia merangkumi hukum berkenaan dengan masalah akidah. Hadis ni tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Hadis ni hak besar, atas payung. Bawah payung dia tu masuk dalam termasuklah masalah akidah. Masalah akidah tu hadis antara dia hadis ni. Antara dia hadis ni. Jadi mana hadis ni duduk hadis hak berkenaan dengan akidah ni, hak kita tunjuk tu, hak kamu tunjuk tu, hak ni duduk bawah hadis ke sebelah hak kita baca mana. Jadi mana? Inilah hadis 40 kalau nak tahu. Hadis 40 ni hadis besar, hadis usul dalam agama. Imam Nawawi pilih hadis 40 hadis ni hadis-hadis usul di dalam agama, asas paksi agama. Sebab tu kalau orang berasa pandai rendah hadis 40 hadis ni silap sebenarnya, silap. Dia tak faham sebenarnya. Hadis besar ni. Jadi masalah akidah tu duduk bawah hadis ni juga. Iaitu di dalam bab akidah Nabi SAW sebut khusus hadis berkenaan dengan akidah, iaitu bila mana seseorang timbul kekeliruan, timbul syak, ragu terhadap dalam masalah akidah. Lagu mana cara dia dah buat? Antara dia iaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nas yatasaalun hatta yuqala hadza khalaqallahu al-khalqa faman khalaqallah faman wajada min dhalika shay'an falyaqul amantu billah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan saling bertanya. Dek buah apa dia? Dek buah saling bertanya. Sehingga dikatakan, sehingga pakat kecek. Ini Allah Taala buat ni. Ini Allah Taala buat ni.
Langit Allah Ta'ala buat, kita Allah Ta'ala buat, gani Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala buat belakang. Siapa dia buat Allah? Siapa dia buat dia? Siapa dia buat dia? Jadi sesiapa yang mendapatinya walaupun sedikit, dia berasalah getah seletah. Siapa buat Allah dulu? Mana yang dia ada? Siapa yang berasa lagu tu? Hendaklah dia berkata, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah tu makna tengok. Ayat Quran umpamanya kita kata. Ayat Quran kata mana? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal mula-mula. Mana yang awal tak ada sebelum dia. Dialah yang akhir, tak ada selepas dia. Dialah Allah, dialah Allah batin. Mana kalau kata beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Quran, Quran kata lagu tu, apa tak? Hilang keragu. Hilang keragu. Patut nak hilang tu, kena ngaji. Jadi kalau tak tahu, lagu mana nak jawab ni? Kena tanya orang pandai. Kena tanya orang pandai. Siapa buat Allah Lagu mana jawapan dia? Tanya orang pandai. Jangan tanya orang tak pandai. Kalau tanya orang tak pandai, dia pun jodoh juga. Kawan pun pening juga. Suka demo. Kawan. Jadi tamu. Dia pening tu. Kamu pening pula. Dia tanya orang lain pula. Jodoh. Kawan pun pening juga. Sudah. 3, 4, 5. Jadi menggelar. Ini cara. Mana? Bila ragu, tinggal ragu tu pergi kepada yang meyakinkan. Iaitu terima. Aku beriman dengan Allah. Beriman dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak. Fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi." Rawahu al-Bukhari. Jadi Nabi SAW bersabda, setan akan datang kepada seseorang daripada kamu. Ngazi. Dia pun bising. Siapa yang buat kau tu? Siapa yang buat kau tu? Siapa yang buat kau tu? Dia bising. Timbul persoalan. Siapa kepada mereka dia tanya, siapa yang buat tu? Awak. Siapa yang buat tu? Awak. Mikir. Mikir. Siapa buat Allah? Bila mana sampai pada tahap ni, hendaklah dia berlindung dengan Allah dan hendaklah dia memberhentikannya. Bawa fikir benda-benda lagu tu. Minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhenti. Pegang hak tadi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana bila ragu dalam masalah akidah, tinggal hak ragu, cari hak yakin. Cari hak yakin, satu dengan betul-betul menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut cari hak mana hak Allah Ta'ala tu. Bila mana kita kata beriman dengan Allah, tengok apa hak Allah Ta'ala bajak. Terima hak. Satu. Ini asas bagi orang Islam dah. Asas dia yang mana bagi orang Islam dah serupa kita ni, yang mana kita percaya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Cara untuk kita menghilangkan keraguan, iaitu dengan cara tadi. Tengok Quran, tengok hadis. Tengok dalam Quran kata apa? Dalam hadis kata apa? Quran kata begini, kita pergi hati. Pergi hati. Yakin. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita pun pergi Quran, kita pun yakin. Tolak tepi hak meragukan. Satu kali. Yang kedua, mungkin orang yang tak boleh beriman dengan Quran, tak boleh beriman dengan hadis. Ataupun dia memang tak beriman. Orang kafir tu. Kita kata orang tidak Islam. Orang kafir. Ataupun orang Islam dah ditimbulkan kepada dia syok lagu ni sehingga menyebabkan dia siapa aku kat syok Quran ni jodoh. Timbul lagu tu. Patut lagu mana cara? Nak menghilangkan kekeliruan ini. Mana pun cara hal lain. Cara sebagaimana yang ditunjukkan oleh ulama-ulama dulu. Benda ni bukan kata benda ni bukan timbul lan. Ni bukan baru timbul hak Nabi sebut dalam hadis ni. Dulu timbul dah di kalangan falasifah dulu. Pokok-pokok falsafah dulu timbul dah benda-benda lagu ni. Jadi bila mana timbul golongan-golongan falsafah, falasifah dulu, timbul masalah-masalah ni,
Jadi dia, kalau tak belaga dengan fikiran dia, tak belaga dengan otak dia, dia akan tolak. Quran kau dia tak tahu, Quran kau hadis kau dia tolak. Bila mana tak belaga dengan fikiran dia. Maka timbullah golongan ulama yang dikenali sebagai ulama Asy'ariyah yang menggunakan pendekatan akal untuk menyelesaikan masalah akidah. Guna pendekatan akal. Jadi guna pendekatan akal tu bukan bermakna tidak boleh main dengan Quran, dengan sunnah, bukan. Dia boleh main dengan Quran, dengan hadis, tapi nak royak korang tu, nak royak korang hak tak reti ni. Hak tak boleh main Quran dengan hadis ni. Kalau kita nak royak hak boleh main tu, benar wala ni. Quran kata. Ada mau dah boleh main Quran dengan hak ni. Senyap deh. Quran kata, senyap. Quran kata kita terima. Kalau orang tak boleh main dengan Quran, kita kata Quran kata, dia pun jawab Quran demo. Habis itu. Jadi tak lepas. Jadi bagi ulama-ulama, setengah ulama yang mana asas pegangnya dia Quran ada hadis, tapi dia beradab dengan buak-buak ni. Buak-buak kalau kata Allah Taala kata dalam Quran, huwal awwal, dia pun jawab Quran demo. Sudah. Sudah. Kalau nak main apa ni sudah, tak sudah dengan Quran. Tak sudah. Aku nak guna cara lain. Iaitu pendekatan akal. Pendekatan akal. Maka timbullah. Ia bermula daripada Abul Hasan Al-Asy'ari dan kemudian seterusnya ulama-ulama selepas daripada itu yang dikenali sebagai ulama Asy'ariyah, mana dia beradab dengan puak-puak ni, puak-puak falsafah ni, puak-puak organotok ni, beradab dia guna pendekatan falsafah juga. Pendekatan akal juga. Itu sebab dia guna cara akal tu, cara falsafah tu, sebab dia beradab dengan puak-puak tu. Sebab kita ni, kita berimeh dengan Quran Sunnah. Asas pengajian kita, asas akidah kita. Tapi kita beradab dengan pokok sains. Tak pada Quran Sunnah. Kalau pokok sains, otak sains tu, kita rayak Quran kata gini, Quran demo. Tahu nak sains. Betul. Hak tu kena guna pendekatan sains. Jadi pendekatan Quran, pendekatan sains yang diguna pakai tidak boleh bercanggah dengan Quran, dengan hadis atau asas. Jadi walaupun dia nak dakwah tu, dia nak ajak orang, dia nak royak apa-apa sesat ni, dia royak tu guna pendekatan akal, tapi tak boleh canggah dengan Quran. Kalau canggah dengan Quran, dia tak pakai juga. Dia tak nak juga. Dia tak nak juga. Mana hak tu tak boleh canggah, atau asas. Sebab itulah kalau ada sesuatu perkara, sesuatu mana kita kata Allah Taala ni mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Sama bahasa kalam apa dia? Sifat-sifat sempurna, sifat-sifat mendengar, melihat, itu sifat sempurna. Tidak sempurna, tuli, buta, itu tidak sempurna. Allah Ta'ala tak ada sifat itu. Lepas tu sifat sempurna juga seperti kita kata. Dia kata, di kalangan bapak dia lah. Sifat sempurna juga, idrak, menanggap, memperolehi. Dalam memperolehi dengan mana yang lebih luas. Mana boleh memperolehi belakang. Cara ni, dengan cara gani, dengan cara gani, dengan cara gani. Lagu mana? Setengah kata, boleh. Sebab sifat sempurna. Tapi setengah lain kata, bahkan kebanyakan ulama Asy'ariyah kata, tak boleh. Sebab Quran tak ada kata, hadis tak ada kata. Kita tak boleh terima. Jadi maknanya, walaupun guna pendekatan akal pun, tapi kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak terima juga. Tak terima juga. Cuma guna tu untuk menghadapi apa-apa. Seperti contoh dalam masalah ni. Dalam masalah ni, bagi orang-orang yang beri medah, bila mana dia timbul lagu ni, timbul persoalan lagu ni, siapa buat Allah, jawapan dia, tinggal hak ni, amantu billah. Aku beriman dengan Allah, maka aku tengok Quran, tengok hadis, selesai. Bagi orang yang tidak lagu tu, tak baca. Kena guna cara lagu lain. Dan Quran pun, banyak tak salah guna hak tu. Tak salah guna hak tu. Wafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ni, kamu tak perhati tu. Mana tak perhati kau diri kita ni, ke mana jadi? Dah jadi sendiri. Dah jadi sendiri. Jadi mana Allah Taala suruh fikir, guna fikir dia, perhati. Ke mana kita dijadi? Siapa buat kita? Mesti ada pembuat. Guna fikir dia. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Mana ni? Kata kepada orang kafir lah. Adakah mereka tu dia buat tanpa ada sesuatu buat jadi gitu dah? Atau mereka tu ada pencipta? Tu cara mereka. Ada pencipta. Baik.
Kemudian kalau mereka tak ada pencipta kepada manusia. Orang kafir kita kata, orang kafir. Demo ni ada pencipta demo. Pencipta tu mestilah kena yang sempurna. Tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Ni dari sejak ni. Mestilah kena lagu tu. Kalau pencipta tu tidak sempurna, ciptaan dia pun jadi tak berapa kemah juga. Jadi kalaulah pencipta itu pencipta yang sempurna, dia berkuasa segala-galanya. Dia kita ni, dia cipta kita. Dia cipta langit bumi, dia cipta kata deh. Lepas tu dia cipta kita. Dia cipta kita, dia urus kita, dia urus kita, dia urus kita, dia urus kita. Mesti dia tu sempurna. Mesti dia tu sempurna. Jadi kalau dia tu sempurna, dia tak kata dengan orang lain. Kalau dia kata dengan orang lain, mesti dia tak sempurna. Dia tak sempurna. Jadi bila mana dia tu sempurna, dia tak kata kepada orang lain. Bila mana dia tak kata kepada orang lain, dia tidak perlu kepada sesuatu yang menciptakan dia. Kalau dia perlu kepada sesuatu yang menciptakan dia, mana dia tak sempurna. Patut yang menciptakan dia tu pula perlu pada orang mencipta. Patut kena juga, kena ada hak pencipta je, kena ada. Patut siapa dia hak sempurna? Siapa hak sempurna? Jadi kalau semua tak sempurna, macam mana kita nak kata? Kita nak kata dengan siapa? Kita manusia ni, kita nak kata dengan siapa? Sedangkan tempat kita kata dia mesti kena sempurna. Kalau sempurna, dia tu tak kata dengan siapa-siapa. Kalau dia tak kata dengan siapa-siapa, mana dia tu tak ada orang buat dia? Tak ada orang buat. Siapa? Allah. Jadi kalau dia mau tanya, siapa yang buat Allah? Ada orang buat Allah. Mana Allah tu tak sempurna. Sebab dia berkata dengan orang lain. Sebab kita manusia, okay? Hebat-hebat mana kita pun tak sempurna. Kita buat apa? Kita berkata dengan orang lain. Ada kau orang tak berkata dengan sesuatu yang lain? Tak mati. Tak ada. Mati. Berkata dengan orang lain. Mana tak sempurna. Jadi kalau Allah perlu kepada pencipta, mana Allah tak sempurna. Kalau Allah tak sempurna, macam mana kita nak berkata dengan dia? Jadi jawapan dia nya, Allah tidak perlu kepada pencipta sebab dia sempurna. Sebab dia tempat berkata segala-galanya. Itu kekah jawapan. Kalau kita nak tengok jawapan lebih itu lagi lah. Dia baca tu. Kalau dalam Quran mudah je. Kalau orang beri mereka Quran tak. Tak perlu ada hak mencipta Allah. Allahus Samad. Allah tempat berkata. Takkan tempat berkata kita nak kata ke dia mana ada orang buat. Tak kemuah lah dia ni. Kalau orang beri mereka Quran senang. Kalau orang tak beri mereka Quran, maka jawapan lagu tu. Jawapan untuk menghilangkan kekeliruan, menghilangkan keraguan, syak, waham di dalam diri. Jadi hak ni mana menghilangkan keraguan di dalam diri dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Lepas tu kalau nak faham hak tu banyaklah hak ni dia keliru lagu ni, hak ni keliru lagu ni dalam masalah akidah saja. Banyak mana? Bapa Allah Taala buat gitu, lepas tu buat syukur neraka. Bapa Allah, tu banyak. Jadi hak tu kalau jawapan hak mudah tak berdasarkan hadis, tak usah cari. Ikut sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, ikut sebagaimana Allah Taala sebut dalam hadis, ada. Amantu billah, cukup. Bagi orang beriman serupa dengan orang Islam serupa kita. Ada hak. Beriman betul-betul dengan apa yang terdapat dalam Quran. Bahkan orang yang beriman lagu ni, orang yang mana dia tolak. Bila mana timbul benda-benda lagu ni, bisikan lagu ni, dia tolak. Dia pergi pada beriman kepada Allah. Nabi kata orang lagu ni orang yang mempunyai iman yang jelas. Orang yang mempunyai iman yang tulen. Iman yang tulen. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Tambah hadis lah. Sebagai tambahan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang waswasah, bisikan-bisikan setan. Nabi pun jawab, tilka mahbul iman. Itu adalah tanda iman yang tulen. Yang kedua, mana beberapa orang sahabat daripada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jumpa dengan Nabi. Lalu tanya, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Qala wa qad wajadtumuhu? Qalu na'am. Qala dzaka sarihul iman.
Iaitu beberapa orang sahabat mari jumpa dengan Nabi SAW, lalu tanya Nabi, kami mendapati dalam hati kami ini sesuatu yang kami berasa berat nak kecek. Maru dalam hati, tapi nak kecek berat. Tak boleh kecek bagi lagu ni, dosa ni. Berasa berat. Buat tanya, apa buat Allah? Dia pun masuk berat, tak boleh kecek ni bagi lagu ni dalam hati. Nabi pun tanya, berasa terhati kau? Mereka berjawab, ya. Baginda pun tak kata, itu adalah tanda iman yang jelas. Jadi mana? Bagi orang yang beriman, bila mana timbul perasaan-perasaan sedemikian di dalam hati dia, timbul perasaan-perasaan itu dalam hati dia, lepas tu dia berasa benda tu salah. Dia pun tinggal segala keraguan itu, pegang hak yakin, pegang betul-betul kepada Quran dan hadis, itu adalah tanda iman dia mantap. Iman dia kuat. Sebab apa? Sebab setan kan? Setan, dia mari timbul ke keraguan lagu tu. Biasanya kepada orang-orang beriman. Orang-orang yang dia tidak mampu dah nak godok benda-benda hal lain. Dia tak mampu dah nak godok untuk buat maksiat, buat gotu. Dia tak mampu dah. Dia tak mampu dah. Jadi bila mana dia tak mampu dah untuk buat benda-benda lagu tu, dia nak ajak kawan ni di mana buat benda maksiat lah, tinggal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mampu dah, maka dia timbul keraguan lagu ni dalam hati dia. Dia semaya molek tu, dia tu tiba-tiba dia mari ni. Jodoh. Tu. Tu. Setan biasanya dia mari pada orang-orang lagu. Keraguan lagu ni. Jadi bila mana orang tu dia berasa berat, berat aku kalih ni fikir lagu ni. Mana hak tu dia betul. Mana tidak ikut ayat. Tidak ikut ayat. Daripada bisikan-bisikan. Kalau hak jenis kita kata jenis hidup dengan lala, hidup dengan maksiat atau memang kufur dah. Dia tak perlu dah timbul hak ni, nak timbul hak dia. Hak ni. Tak payah timbul dah. Pada rakyat basic luar maksiat basic pakak. Gitu dah. Sepatutnya Nabi kata orang yang timbul lagu ni timbul bisikan-bisikan ni orang yang mempunyai iman yang tulen. Kemudian dia kata lagi, Ibnu Hajar Al-Haythami kata lagi berkaitan dengan hadis ni. Iaitu hadis ni mana dia merangkumi beberapa hukum, beberapa bidang hukum. Antara dia hukum bersuci. Jadi hadis ni suruh tinggal hak meragukan, ambil hak tidak meragukan. Termasuk bawah kategori hadis ni hukum berkenaan dengan masalah bersuci. Dan juga berkenaan dengan masalah bersuci itu ada hadis yang khusus juga berkenaan dengan masalah ni. Jadi mana hadis ni hak khusus berkenaan dengan bersuci ni duduk bawah hadis ke sebelah kita baca pada malam. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا." Jika seseorang merasai sesuatu dalam perut dia, berasa tak lain macam perut ni, lalu timbul keraguan, dia ragu, tubik kedok, ragu, tak yakin, ragu. Jangan keluar daripada masjid sehingga dia dengar bunyi ataupun bau. Sehingga bunyi juga, pokok bunyi. Ataupun bau. Warna ni bau telur ni. Sehingga bau. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengar bunyi ataupun bau ni iaitu sehingga dia yakin, dia pasti. Bukan nak mesti kena dengar gerah baru jalan. Tak dengar apa kalau dia yakin, jalan dah tu. Kena orang tuli ya. Derah tepuk bagi tak dengar. Jadi sini maksudnya sehingga dia yakin. Jadi kalau dia ragu-ragu, tubik kodok. Jangan tubik. Jangan berhenti semaya. Jangan keluar daripada masjid, maknanya jangan berhenti semaya. Sehinggalah dia yakin memang dia ketut suatu. Memang dia ketut suatu. Mana hal ni tinggalkan yang meragukan, pergi kepada hak yakin, iaitu pastikan memang ketut. Jadi hal ni pun dia sesuai juga dengan hadis. Tak pada ke sebelah hak kita baca pada malam ni. Hal ni berkaitan dengan masalah taharah, masalah bersuci.
Begitu juga hadis ni dia masuk juga bahawa dia hukum berkenaan dengan ibadat. Dan berkenaan dengan masalah ibadat dalam konteks meninggalkan yang meragukan, ambil hak meyakinkan, ada hadis khusus pula. Iaitu seperti hadis Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asy-syakka wal yabni 'ala ma istayqana thumma yasjudu sajdatayn qabla an yuslima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan." Rawahu Muslim. Jadi bila mana seseorang kamu syok dalam semaya dia tak ingat berapa rakaat dia semaya. Nah, 3 ke 4. Maka hendaklah dia buat hak syok tu, tinggalkan yang syok dan ambil yang yakin, iaitu membina semaya dia tu, letak semaya dia tu di atas sesuatu yang diyakini. Jadi 3-4 hak yakinnya 3. Hak yakinnya 3. Hak tak yakinnya 4. Buat hak tak yakin, buat 4, pergi 3. Jadi kira 3. Kira 3 sama pula. Kemudian dia sujud 2 sujud sebelum dia pergi salat. Kalau dia semaya 5 rakaat, kalau rupa-rupanya 5 rakaat dia semaya, maka 2 sujud tu, sujud sahwi tu mencukupkan, jadi cukup. Jadi kira 4. Mana kira 10 semaya dia. Dan kalau memang dia semaya tu 4 rakaat, cuma dia tak ingat 4-3, dia pun tak 3. 3 tu memang betul dah. Tapi dia tak ingat, dia sujud 2 sujud. Maka itu adalah penghinaan kepada syaitan. Mana sujud 2 rakaat tu sebagai menghina syaitan. Hina syaitan sujud sahwi. Baik. Jadi hal ni pun, hal ni hadis berkaitan dengan ibadat. Berkaitan dengan ibadat, hadis berkenaan dengan menghindarkan keraguan. Buat hak ragu, pergi hak yakin. Dan hadis hak berkaitan dengan ibadat ni, dia duduk bawah konteks hadis ke-11 hak kita baca pada malam ni. Hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Cuma dia masing-masing bab ni. Kalau berkaitan dengan hadis ni, berkaitan dengan bab suci sebelum ni deh. Berkaitan dengan hukum suci ni. Dia juga berkaitan dengan hukum ibadat ni. Jadi dalam hadis ni kalau kita tengok mana kita kena pegang hak yakin. 3-4, ambil 3. Hak yakin. 4 hak tak yakin. Tolak 4. Dalam bab suci tu pun gitu juga. Dalam bab suci. Kita kata, basuh dah pada agi muka. Hak yakinnya, hak asalnya tak basuh. Kita tak basuh. Hak tu hak asalnya. Al-aslu. Daripada hadis-hadis ni, dia tu kaedah fiqh, dia panggil al-aslu al-yaqin la yazulu bisyak atau la yuzalu bisyak. Yakin ni tidak boleh hilang dengan syak.